Hai, selamat datang ke Blender 2.81. Okey, hari ini kita akan membuat objek yang kedua iaitu mark. Tetapi kali ini mark ni kita ada tangkai, okey. Jadi bersedia kita akan buat dengan menggunakan Blender 2.81A. Okey, jadi untuk bermula saya akan memulakan dengan Blender 2.81. Okey, dan sebagai peringatan ataupun sebagai ulang kaji untuk menggerakkan kita punya view di dalam Blender adalah dengan menggunakan button middle button ataupun scroll button ya, iaitu kita tekan middle button ataupun scroll button dan kita boleh drag mouse kita, so dia akan rotate kita punya view. Okey, selepas tu kalau saya tekan shift bersama-sama dengan middle button ataupun scroll button, dia akan tarik kita punya view seperti ini. Okey, dan kalau saya nak zoom in ataupun zoom out, maka saya gunakan scroll button, iaitu kita scroll dia. Kalau kita scroll up ataupun wheel up, jadi dia akan zoom in, dan kalau saya scroll down, dia akan zoom out. So ini adalah ulang kaji tentang macam mana kita nak gerakkan kita punya view dan juga objek di dalam Blender. Okey, jadi untuk kita buat mark yang ada tangkai ataupun mark with handle, okey, so kita akan delete cube ni sebab kita tak nak guna cube ni. Okey, caranya adalah kita klik pada kita punya cube dan tekan saja ke kunci delete. Okey, tekan ke kunci delete, dia akan hilang. Okey, seterusnya kita akan tambahkan bentuk baru, iaitu klik pada add, mesh dan klik pada circle. Okey, jadi di sini bila saya zoom, saya akan dapat satu circle, yang mana circle ni dia akan terbaring ya, dia akan terletak di atas paksi lantai. Okey, seterusnya kita tukarkan mode kita kepada edit mode. Okey. Okey, tekan pada object mode di sini. Okey, dan tukar kepada edit mode. Okey, selepas kita tukar ke edit mode, kita nak tukar kita punya view supaya dia menghadap kita. Okey, caranya adalah tekan dengan apa yang ada di dalam warna ni, ada warna ada titik-titik berwarna iaitu merah, hijau dan biru. Okey, tekan yang berwarna hijau yang ada huruf Y di sini ya. Okey, tekan yang ini. Jadi dia akan bawa kita punya view ke di belah hadapan ya. Okey, jadi untuk adjust balik saya boleh menggunakan tadi iaitu shift dan middle button, klik dan tarik dia dan drag dia, dan saya akan positionkan dia supaya dia berada di tengah-tengah. Okey. Kemudian saya nak tambahkan ketinggian circle ni. Okey. Saya akan menggunakan kekunci E iaitu extrude. Okey, tekan kekunci E. Kemudian diikuti dengan Z iaitu kita nak naikkan dia ke paksi Z, dan tekan sahaja nombor 3. Okey, nombor 3 di keyboard. Dan setelah saya tekan nombor 3, kita akan nampak dan terus tekan enter. Okey, so saya dah jadikan saya punya circle tadi menjadi silinder, dan silinder ni kalau saya view, okey, dia ada ruang kosong jadi seolah circle ni kita dah tinggikan. Okey, so kembali semula kepada paksi yang asal tadi seperti ini. Alright, jadi seterusnya saya nak besarkan bahagian atas ni, okey, agar ianya menjadi seperti mark. Okey, caranya adalah dengan tekan button S. Okey, S untuk scale. Tekan button S. Okey, kemudian tekan 1.3. So saya nak scalekan dia agar dia saiz dia 1.3 lebih daripada saiz asal. Okey, hanya untuk bahagian atas, bahagian bawah jangan usik. Okey, seterusnya saya nak tambahkan loop cut. Okey, loop cut ni saya nak bahagikan saya punya silinder ni kepada dua bahagian. Okey, caranya adalah dengan menggunakan Ctrl R. Ctrl R. Okey. Dan pastikan ada line kuning di sini. Okay, kita tekan mouse sekali, left click. Bila tekan sekali, kita boleh drag dia. Okay, kita boleh gerakkan line ni sepanjang objek ya. Okay, kali ni saya nak kita movekan kita punya garisan ni biar berada di sebelah bawah seperti ini. Okay, agak-agak seperti ini. Okay, kemudian
Untuk confirmkan, tekan left click. Okay, so dia akan lock di sini. Alright. Okay, seterusnya kita nak tengok bahagian bawah. Okay, so saya tekan pada middle mouse button dan saya rotate ataupun saya gerakkan dia ke atas dan saya akan dapat nampak yang belah bawah. Okay. Jadi saya move semula shift dan middle mouse button, so saya boleh adjust. Okay. So dekat sini saya nak pilih titik yang hitam yang belah bawah ni. Okay, tadi yang kuning yang atas ni. Okay, sekarang saya nak pilih yang belah bawah. Okay, caranya adalah dengan menggunakan alternate click. Okay, tekan ke kunci alternate dekat keyboard dan klik pada salah satu titik hitam yang ada di bawah tu. So dia akan automatic pilih. Okay, dia akan automatic pilih kita punya titik-titik tu. Okay, sepanjang bawah ni. Okay, seterusnya kita nak sambung bawah ni agar dia menjadi satu tapak, iaitu macam mark dia ada tapak dia kan. Okay, jadi untuk sambungkan kesemuanya ni, saya tekan ke kunci F. Okay, F dan dia akan sambungkan. Okay, jadi sekarang ni bila saya view daripada atas, saya akan nampak yang mark saya ni dah ada tapak. Okay. Okay, seterusnya adalah saya kembali ke bahagian bawah ni. Okay. Okay, saya ada tapak seperti ini. Kali ni saya nak tambah inset. Okay, inset ni agar kita punya tapak ni nampak lebih smooth. Okay, bila kita render nanti. Okay, caranya adalah tekan huruf I untuk insert dan kita boleh gerakkan mouse kita ni agar bahagian yang titik kuning ni dia seolah-olah mengecut ya, dan saya akan letak di sini lebih kurang. Okay, di sini. Okay, so bila saya tekan left click, jadi dia akan setkan di situ, dia akan lock di situ. Okay, jadi so saya dah ada seperti ini. Okay. Right, seterusnya adalah saya tukarkan edit mode ni kepada object mode. Okay, kita tukar ke object mode. So dia akan nampak seperti mark ni lah. Okay, seterusnya saya nak tambahkan saya punya mark ni ketebalan. Okay, mark kita dia ada tebal je kan. Okay, jadi untuk tambah ketebalan, okay, pastikan kita select mark ni. Okay, biar dia color kuning ni, color orange tepi ni. Dan saya tekan kepada button spanner di sini. Ini adalah untuk modifier. Klik pada button spanner dan di sini ada add modifier. Kita boleh pilih modifier yang solidify. Okay, solidify untuk kita tambah ketebalan. Okay, klik pada solidify dan di bawah T ataupun thickness asalnya 0.01. Okay, saya tukarkan 0.01 ni menjadi 0.4 dan saya tekan enter. Okay, so lihat kita punya mark dah ada ketebalan. Okay, ketebalan dia. Okay, selepas tu klik apply untuk kita applykan kita punya efek tadi. Okay, setelah tambah ketebalan, kita nak tambah agar kita punya mark ni nampak smooth, okay, nampak cantik. Macam ni dia bersegi-segi. Okay, jadi sekali lagi dengan menggunakan modifier, kita add modifier dan di sini kita tambahkan ataupun kita pilih subdivision surface. Okay, bila kita tambah subdivision surface, bentuknya akan berubah seperti ini. Okay, tak mengapa. Apa yang kita perlu buat adalah kita tukarkan subdivisions ni daripada render asalnya 2, kita tukar menjadi 3. Dan juga viewport. Viewport asalnya 1, kita tukar menjadi 3 juga. Okay, so bila kita tukar, kita sepanjang pertukaran tu untuk viewport, kita akan nampak yang objek kita ni akan berubah. Okay, ya. Untuk kita punya subdivision, jangan klik apply dulu ya. Just tukarkan render ni menjadi 3 dan viewport ni menjadi 3. Okay, seterusnya kita right click kita punya mouse. Okay, right click dan kita pilih shade smooth untuk kita licinkan permukaan mark kita. Alright, so saya dah ada satu mark. Okay, dan kita boleh nampak ianya adalah dah jadi dah mark ya. Dan ini tapak dia. Okay, so itu adalah asas untuk kita bagikan bentuk asas mark. Okay, sekarang ni kita nak tambahkan tangkai ataupun handle. Okay, sekali lagi kita klik pada
Y yang hijau ni supaya saya berada di view yang sisi ya. Okey, di sini. Okey. Kita kembali ke objek, daripada object mode kita kembali kepada edit mode. Okey, so di sini daripada object mode kita tukarkan kepada edit mode. Okey, daripada edit mode, okey saya besarkan sikit, saya zoom. Okey, di sini saya nak tambahkan loop cut lagi, iaitu saya nak bahagikan lagi kita punya mark ni kepada beberapa bahagian. Okey, caranya Ctrl R sekali lagi. Okey, dan pastikan garisan kuning ni berada di lintang seperti ini dan kita klik sekali, dan bila kita klik sekali kita boleh adjust. Okey, adjustkan dia punya line ni agar agak-agak sama besar macam yang bawah ni, tetapi dia berada di belah atas. Okey, seolah-olah kita bagi macam ni, lebih kurang lah. Okey, macam ini. Okey, so saya klik sekali lagi, jadi dia akan lock di atas ni. Okey, dan saya ulang lagi sekali sebab saya nak letak di belah bawah pula. Okey, Ctrl R sekali lagi. Okey, pastikan dia melintang seperti ini. Klik sekali dan saya boleh gerakkan dia ke arah sini lebih kurang. Okey, dan saya klik sekali lagi, left click. So dia akan lock di sini. So ini adalah penanda, okey, penanda untuk kita setkan dekat mana tangkai kita. Okey, seterusnya adalah saya akan pilihkan face dulu ya. Okey, so di sini ada satu option iaitu face select. Okey, kita klik pada face select dan di sini kita akan pilih dua face ni, iaitu face pertama dan face kedua. Okey, sekarang problemnya adalah bila saya nak pilih dua-dua, dia tak boleh, dia akan pilih satu dan satu. Okey, cara untuk pilih kedua-duanya sekali adalah dengan klik pada face yang pertama dan dengan menggunakan shift click. Okey, shift left click, kita akan dapat pilih kedua-dua face ni tadi. Okey, dan kita menggunakan middle mouse button, kita klik middle mouse button dan drag sikit. So saya nak bagi dia ke sisi view sisi sikit, dan di sini saya nak extrude ataupun saya nak keluarkan bahagian face ni agar dia membentuk tangkai. Okey, caranya adalah dengan kekunci, tekan di keyboard kekunci E. Okey, dan tekan 1.6 dan tekan enter. Jadi seperti yang anda nampak, okey, kita dah keluarkan bahagian face tu, kita dah bawa ke depan dan seolah-olah kita ada satu tangkai di sini. Okey. Okey, sekarang ni saya tangkai kita ni ataupun handle ni, kalau mark dia ada lubang ni kan untuk kita pegang ya, untuk kita masukkan jari kita dan pegang. Okey, sekarang ni saya nak tambah dia punya hole ataupun lubang di kita punya tangkai ni. Okey, caranya adalah kita klik pada permukaan yang belah kiri ni, okey, yang menghadap kita ni, kita klik dan dengan menggunakan middle mouse button, awak klik dan drag dia, dan saya nak klik di sebelah sini juga, okey, dengan menggunakan shift left click. Okey, jadi saya dah ada dua-dua side ni dipilih. Okey, yang belah side belah depan dan side belah belakang. Okey, so dengan okey, saya bawa ke tengah sikit dengan menggunakan shift middle mouse button. Okey, so dengan kedudukan macam ni, okey, saya nak menggunakan teknik inset. Okey, pastikan dua-dua bahagian ni, dua-dua sisi ni ada dipilih. Okey, dia dah di-highlightkan. Kita boleh tahu dengan tengok warna dia. Okey, kemudian dengan menggunakan kekunci I pada keyboard, kita tekan I dan type 0.35 dan enter. Okey, so bila saya buat macam ni, okey, kita punya permukaan tadi dia dah mengecil ya, dia seolah-olah dia macam shrink, dia mengecut. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni, okey, kita klik pada H di sini ada menu H dekat atas ni. Okey, kita klik pada H dan kita pilih bridge H loops. Okey, kita pilih yang ni dan lihat. Okey, alright, kita punya tangkai pun dah ada. Okey, so sekarang ni saya dah boleh nampak yang mark saya dah ada tangkai. Okey, alright, seterusnya adalah saya nak rapatkan, seolah-olah kita tengok ni dia punya tangkai ni agak terkeluar daripada mark. Jadi saya nak, kalau boleh nak bagi dia realistik, saya nak rapatkan dia ke badan mark ni.
Okey, jadi cara dia adalah, okey, asalnya kita dah ada dua surface ni dipilih, okey, kiri dan kanan ni. Okey, kali ni saya nak pilih dengan surface yang depan sekali. Okey, dengan menggunakan shift left click, kita pilih dua-dua bahagian ni. Okey, shift left click. Jadi sekarang ni saya ada 4 bahagian, iaitu bahagian pertama belah sisi, okey, bahagian 2 dan 3, dan di sini bahagian yang keempat. So akan ada 4 face yang kita akan select. Okey, seterusnya kita nak rapatkan dia punya handle ni ke badan mark. Okey, caranya adalah, okey, kita menggunakan kekunci G. Okey, G untuk gerak ataupun grab, gerak. Kemudian tekan G. Kemudian saya nak rapatkan dia, saya tekan kekunci Y. Okay. So bila saya tekan kekunci Y, saya boleh adjust agar dia agak rapat ke badan mark. Okay. Saya boleh menggunakan mouse button saya. Bukan mouse button, saya boleh gerakkan mouse saya. Saya boleh adjust agak-agak ianya rapat ke badan mark. Jangan terlalu ke dalam, nanti dia tenggelam macam ni. Tak nak, kita nak agak-agak dia berada di luar sikit. Okey, seperti ini contohnya. Okey. Kalau dah berpuas hati, just left click sahaja. Okey, kalau nak tengok lebih detail, kita boleh pergi kepada paksi Z contohnya. Okey, Z dia akan buat pandangan atas, ataupun paksi X. Okey, paksi X, okey di sini, dan saya boleh ulang lagi, iaitu kalau saya nak rapatkan ke badan mark, sekali lagi tekan ke kunci G, kemudian ke kunci Y. Okey, dan saya boleh rapatkan dia. Okey, ikut macam mana yang saya nak. Okey, bila berpuas hati, okey, kita klik left click. Dia akan lock di situ. Okey, seterusnya. Sekarang mark kita dah siap. Okey, dah ada. Tapi kalau tengokkan bahagian atas ni seolah-olah macam tak real lah, kan? Okey, kalau saya tukarkan ke object mode. Okey, so saya akan nampak dia macam tak real pula. Dia macam atas ni tak nampak macam mark betul. Okey, tak apa. Tukar kembali ke edit mode. Okey, dan di sini saya akan menggunakan loop cut. Okey, saya viewkan dulu macam ni. Okey. So loop cut ni saya akan letak di antara sini. Okey, jadi saya pastikan mouse awak berada di tengah-tengah sini. Okey, di antara bahagian belah atas ni, bahagian atas. Okey, tekan Ctrl R. Okey, dan pastikan dia melintang macam ni dan tekan sekali. Kemudian kita akan adjust dia ke bawah. Okey, so sepanjang tu awak akan nampak yang kita punya handle ni dia akan turun, dia akan ikut. Okey, agak-agak sampai sini. Okey, so saya left click untuk saya lockkan kedudukan dia. Okey, jadi alright, so siaplah kita punya mark. Okey, so kalau saya tukarkan balik ke object mode. Okey, object mode, jadi saya akan nampak. Okey, so ini adalah mark kita. Okey, dah nampak dah. Okey, seperti juga dalam tutorial sebelum ni, iaitu yang kita buat mark tanpa handle. Okey, saya tak boleh biarkan mark ni terapung. Jadi saya kena letak satu lantai ataupun satu plane. So di sini caranya adalah dengan klik pada add, kemudian mesh, dan klik pada plane. Okey, so dekat sini dia akan keluar satu segi empat yang menandakan ini adalah plane. Okey, so saya nak besarkan saiz plane kita ni agar dia boleh menampung keseluruhan cawan. Okey, caranya adalah tekan ke kunci S dan type sahaja 50. Okey, type 50 dan tekan enter. Jadi kalau saya zoom out, okey, ini adalah plane kita tadi. Okey, dia jadi besar. Okey, okey, saya kembali zoom semula, zoom in. Okey, jadi saya dah ada mark, saya dah ada lantai. Okey. Alright, seterusnya saya nak, kalau saya rotate saya punya kedudukan view, saya nampak seolah-olah mark saya ni tenggelam. Okey, dia ada tenggelam sikit. Okey, jadi saya tak nak dia tenggelam macam ni. Okey, jadi saya klik saja pada paksi X contohnya. Okey, pada yang merah ni, klik pada paksi X. Okey, klik pada kita punya mark dan tekan G untuk gerak tadi. Kemudian tekan Z paksi untuk gerakkan di paksi Z, dan saya boleh gunakan mouse saya untuk gerakkan ke atas agak-agak ianya
berada lebih kurang lah. Macam saya prefer di sini. Okay, so saya left click. So saya akan letakkan saya punya mark tu di situ. Dan bila saya gunakan saya punya middle mouse button, saya akan nampak, okay, ini hasil yang saya nak. Alright. Okay. So sekarang ni macam mana saya nak tengok render nanti. Apa yang akan berlaku bila saya render. Okay. Caranya adalah kita klik pada button kamera di sini. Okay. Bila klik pada button kamera, ini adalah hasil dia. Okay. Apa yang ada adalah button kamera ni, ni sempadan dia ni. Okay. Ini yang akan diambil oleh, ini yang akan dirender oleh Blender. Maknanya mark kita ni dia akan nampak separuh je macam ini. So kita tak nak. Okay. Jadi kita boleh adjust. Okay, tapi sebelum tu saya nak awak scroll down, okay, bagi zoom in. Okay, zoom in, so kamera ni akan ikut kita. Okay, zoom in, jangan terlalu zoom macam ni. Agak-agak biarlah saya boleh nampak sempadan untuk kamera ni, biar saya boleh nampak ya. Okay, bila dah puas hati, okay, tekan ke kunci N, tekan ke kunci N, dan di sini di bahagian view di sini, okay, kalau yang mana tak ada view, klik pada view. Okay, klik pada view, awak akan nampak satu option iaitu lock camera to view. Okay, klik pada kotak ni. Maknanya saya tick kotak ni. Okay, kemudian tekan N balik untuk kita hidekan, sembunyikan menu ni. Okay, dan sekarang ni bila saya scroll, okay, kamera kita dah fix. Yang bergerak hanyalah objek. Okay, ini yang kita nak. Okay, dan saya menggunakan teknik tadi iaitu shift dan middle mouse button. Saya boleh, okay, gerakkan saya punya mark ni supaya dia masuk dalam kamera. Okay, kalau terlalu besar, saya boleh zoom out sikit. Okay, dan saya boleh menggunakan middle mouse button untuk saya rotate. Okay, untuk saya tengok macam mana keadaan yang saya nak. Okay. Right, seterusnya adalah untuk kita set lampu. Okay. So kalau di sini, okay, kita ada lampu ya. Okay, lampu awak boleh nampak di sini. Okay, klik pada light. Okay, light. Dan light ni, okay, klik pada yang nombor 2 daripada bawah iaitu gambar object data properties ni. Okay, yang color hijau ni. Klik pada sini. Okay, di sini adalah object light punya properties. Okay, biarkan dalam bentuk sun, tapi power ni daripada 1000 watt saya tukar. Saya tambahkan menjadi 3000 watt. Iaitu type saja 3000 dan tekan enter. Okay, so maksudnya saya nak kuatkan sikit kita punya cahaya ni. Okay. Alright, seterusnya adalah saya nak view dalam bentuk render. Okey, boleh klik pada viewport shading yang ada di sini dan saya boleh lihat hasil dia. Okey. Okey, ini mungkin mengambil masa sikit. Okey, ini adalah hasilnya. Okey, ini adalah hasilnya setelah saya apply kita punya lampu tadi, cahaya lampu tadi. Okey. So dekat sini kalau awak rasa nak ubah, awak boleh ubah lah. Okay, mungkin nak pandangan macam mana. Okay. Alright. Okay, bagi saya dah cukup. Okay, kalau macam lampu ni, kalau saya zoom out, okay, saya boleh nampak lampu ni. Lampu ni saya boleh klik dan saya boleh gerakkan lampu ni untuk kita pastikan kita gerakkan lampu ya. Okay, klik pada lampu. Biar ada tanda oren pada lampu. Ini maksudnya kita highlight ataupun kita select lampu ni. Kemudian dengan menggunakan kunci G, saya boleh tarik lampu ni dan ubah dia mengikut kedudukan yang saya nak. Okey. Jadi saya nak letak dia agak-agak, okey, mark kita ni, okey, mungkin di sinilah. Okey, saya rasa saya nak letak lampu ni tinggi sikit. Okey, dan okey, di sini. Saya rasa saya nak letak situ. Kemudian saya zoom in kembali. Okay, so awak dah nampak ini adalah hasilnya. Alright. So, untuk render, okay, kita akan menggunakan cycle punya render. Okay, jadi di render properties iaitu di sini, okay, ada gambar macam gambar TV ni. Okay, render properties, klik pada render properties dan kita tukarkan render engine daripada EV menjadi cycle. Okay, so dekat sini dia akan bagi preview kat kita.
Okay, so saya dah dapat satu objek di mana saya ada mark dan saya ada lantai serta saya ada lampu. Okay. So, tinggal satu saja lagi iaitu saya nak tambah color. Okay, saya nak tambah material untuk kita punya mark dan juga kita punya lantai. Okay, dengan klik pada shading. Okay, shading di sini. Okay. So, bila klik pada shading, dia akan keluar satu menu seperti ini. Okay. Okay. So, dekat sini, saya klik kepada mark. Okay, klik pada mark supaya mark ni di-highlightkan. Kemudian, saya klik pada new. Okay. So, bila klik pada new, dia akan keluar dua menu ni. Okay, dua jenis menu iaitu Principal BSDF dan Material Output. Okay. Sekarang, klik saja mana-mana dulu. Klik mana-mana. Dan klik pada Principal BSDF. Dan saya nak delete Principal BSDF ni. Saya klik. Tinggalkan saja Material Output. Okay. Kemudian di sini, saya akan tambah lagi material iaitu saya klik pada Add. Saya klik pada Shader. Dan saya klik kepada Diffuse BSDF. Okay, klik pada mouse dan walaupun tak nampak, awak just drag saja mouse awak ni ke bawah dan dia akan keluar. Okay, saya letakkan di sini. Saya ulang sekali lagi. Add, Shader. Kali ni saya ambil Glossy. Okay, kenapa Glossy? Sebab saya nak bagi mark saya ni nampak macam berkilat sikit, bersinar sikit. Okay, jadi saya gerakkan mouse saya ke bawah, dia akan keluar. Okay, so saya dah ada dua jenis material iaitu diffuse dan glossy. Okay. So untuk gabungkan kedua-dua jenis material ni saya perlukan satu lagi shader iaitu klik pada add, shader dan di sini pilih mix shader. Okay. Kemudian saya letakkan saja di tengah-tengah ni dan di sini saya boleh sambungkan BSDF yang pertama sambungkan ke shader yang pertama di mix shader. Kemudian glossy BSDF yang ni sambungkan ke shader yang satu lagi dekat mix shader. Dan shader output kepada mix shader iaitu yang shader yang ini kita sambungkan ke surface untuk material output. Okey, jadi lihat kita punya mark dah jadi macam bersinar sikit. Okey, jadi saya nak tukar mark saya ni. Okey, color. Okey, mungkin saya pilih color yang okey, kalau dulu buat mark color biru kan. Okay, kali ni mungkin saya nak tukar sikit. Mark saya ni color hijau contohnya. Okay, jadi saya tukarkan ke color hijau seperti ini dan saya tekan saja mana-mana. Okay, so itu untuk mark. Untuk lantai pun sama. Klik pada lantai. Okay, klik pada lantai ni maknanya klik saja mana-mana saja di luar mark. Kemudian kita klik pada button new. Okay, dan sama seperti tadi, klik mana-mana dulu. Klik mana-mana. Kemudian klik pada Principal BSDF dan saya deletekan dia untuk saya hilangkan dia. Alright. Saya nak material output ni saja. Kemudian dengan menggunakan add, shader dan juga diffuse BSDF. Okey. So saya letakkan di sini itu saja. Dan saya sambungkan saja BSDF ni ke surface. Okey, dan di sini saya boleh tukar color lantai kita kepada color yang awak suka. Okay, contohnya saya suka color ni color yang agak lembut sikit. Okay, mungkin color ni. Anda bebas milih color apa yang awak nak, ada masalah. Okay, so kita dah siap. Alright, so kembali kepada layout. Okay, layout di sini. Kembali kepada layout. So, ini adalah hasilnya. Alright, jadi sebelum kita render. Okay, sebelum kita render, save dulu hasil kerja kita. Sebab render ni sometimes dia akan ambil masa yang lama, jadi kemungkinan apa-apa boleh berlaku. Jadi kita ambil langkah selamat, kita save dulu kita punya file dan saya save sebagai mark with handle. Okay, saya save sebagai mark with handle di dalam folder kita dan saya save file ni. Okay, selepas saya save, okay, dia ambil masa sikit kalau saya sebab dia sebelahan. Okay, kalau ni maknanya saya dah ada atas punya file ni. Okay, jadi saya boleh pergi render. Okay, nak render macam mana? Saya klik saja pada menu render di sini dan saya akan klik pada render image.
Okey, memandangkan render ini akan mengambil masa yang lama, jadi saya akan pause dulu video ni dan lepas tu kita akan sambung kemudian. Okey. Saya klik pada render image dan kita tengok hasil dia. Okey, okey, jadi setelah kita siap render, okey dekat sini dia mengambil masa dalam 23 minit. Jadi ini adalah hasilnya. Okey, jadi kita boleh nampak mak kita dah ada tangkai, okey, bayang-bayang dan juga efek. Okey, jadi untuk save image ni kita boleh pergi kepada image dan kita boleh save dia, dan di sini saya save sebagai mark with handle dan save sebagai image. Okey, jadi sudah siap kita punya mark with handle. Okey, jumpa lagi di masa akan datang. Bye.